Okay, so let's do this together using more circle. Please take out your graph paper with your jangka lukis. Okay, so this is the question that we've discussed last week. Okay, so from this data, we have sigma x is equal to negative 20 megapascal, sigma y is equal to 90 megapascal, and tau xy is equal to 60 megapascal. Okay, from this data, you need to start with the center coordinate. So first, you need to calculate our sigma average. So sigma average is equal to sigma x plus sigma y over 2. Okay, so is equal to negatif 20 tambah 90 bahagi 2. So sama dengan 35 megapascal. So the coordinate of C would be sigma average and 0. Okay, so C would be 35, 0 So next kita buat A. A is equal to sigma X tau XY. Okay, minus tau xy is equal to negatif 20, negatif 60. So B is equal to sigma y tau xy. So would be 90, 60. Okay, so this is the coordinate that you need to have in your graph paper. So you need to draw the more circle having equal scale. So this is tau unit megapascal and this is sigma unit megapascal. Okay, so this is the coordinate, and first you need to have a scale. So this is 50, 100. Okay, please make sure that you use right scale. Maksud dia jangan tiru macam saya lah, sebab saya tak ada kertas graph. So I just roughly draw here. Okay, so that is the value, and you need to have C. C is somewhere around here. 35, 0, negatif 20, negatif 20, negatif 60. So somewhere around here is Doktor, A, ya? Saya tak nampak yang doktor tulis. Tak nampak? Saya dah share screen, nampak tak? Nampak, tapi yang doktor tulis tak ada. Yang saya tulis tak ada? Tak naik dekat skrin doktor. Tak naik? Nampak example problem 9 je yang ada lukis tu tak nampak. Yang saya tulis dengan pen merah ni tak nampak? Tak doktor. Kenapa tak nampak Sekejap. Okay, sekejap stop presenting. And sekejap saya try. Sekejap. Cancel. Window. Okay, here. So sekarang nampak tak? Sekarang nampak tak? Belum Tak nampak? Saya tulis dengan pen warna merah dekat example problem 9 ni. Tak keluar lagi. Tak keluar? Macam loading. Ada. Ni, tak nampak? Dia tulis madam presenting tapi screen dia tak keluar. Oh, internet Kan internet problem ni. Sekejap. Screen loading. Dia tak keluar
So sekarang tak nampak dah. Tak nampak Tak lagi. nampak lagi. Sekejap tak nampak langsung. Kenapa Tak pasti. Dia semua skrin tak keluar lagi. Best for video, new window. Okay. Sekarang nampak tak? Nampak. Nampak? Yang saya tulis nampak tak? Tak ada. Loading Tapi juga. masih loading. Betul? Saya pun tak tahu kenapa. Sebab saya dah tulis dekat sini dah tu. Internet pun okey. So saya hide dulu. Stop presenting. So tapi saya dah explainkan benda ni kan. So boleh tak buat step by step macam saya cakap tadi dekat kertas, saya tunggu. Dah draw tak graph tu? Bulatan tu dah draw tak? Ataupun dah ada scale tak? Dah. Dah. Okay. You might not see my writing in here. Okay, tapi kalau saya share screen ni nampak tak? Sekejap saya sekejap. Doktor mute, doktor. Sekarang nampak tak? Saya share tadi? Nampak, nampak. Nampak dah Nampak. Nampak. Okay. So did you have this in your paper? So if you have it, just continue draw it. Okay, so you have A in here and then you plot B, 90, 60. So you have 90 here, 60 somewhere around here. So this is B, 90, 60. Okay, make a straight line Sambungkan tiga-tiga line ni dan make a straight line. So open your jangka lukis, put the mata kat sini dekat C and kangkangkan dekat B and you pusing. So dia akan jadi bulat. Bulat ni kena sentuh kena sentuh point A dengan B. Boleh? Saya tunggu. Saya nak tengok semua orang punya jawapan. Boleh doktor. Nanti saya nak panggil seseorang, kita tengok dekat kamera kertas graf dia. Cepat. Saya tunggu 5 minit untuk kamu draw.
Okey, dah siap ke? Semua? Nak buat bulatan lagi doktor. Cepat-cepat buat bulatan. Make sure bulatan adalah 2/3 dari keseluruhan kertas graf. Jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar sehingga melebihi kertas graf. Okey, siap dah lukis bulatan? Dah. Dah, okey. So nak tengok bulatan masing-masing. Sekejap. Kita tutup kamera ni. Kita ni tutup skrin. Okey, so mana bulatan masing-masing? Kita tengok Zat. Buka kamera dan tunjukkan. Sekejap Kejap doktor. Apa lama sangat ni? Display up. Okay. Okay, mana seorang-seorang? Adam, mana Adam? Mana awak punya apa? Awak punya mouse circle. Adam? Apa tu Dam? Dekat sikit Dam, tak nampak. Okay, nice. Okay, good. Sekejap, saya panggil nama lah. Siapa yang saya tak tahu lagi ni. Alif Imran ada. Akasha, tengok Akasha. Tak nampak? Silau. Nampak? Ke depan lagi Akasha. Okay. Allah, kecilnya Akasha. Besar sikit. Okay, tapi okay. Mana Alif Irfan? Alif Imran. Alif, mana Alif? Alif tak mai? Tak mai kelas ke? Mana Alif? Tak ada? Ke duduk tidur lagi? Alif tak ada nah. Alif Fidah ada, Alif Imran tak ada. Okey, tak apa, tak ada. Kita bangkas sini. Zakwan ada Zakwan? Zakwan ada? Ada madam, tengah lukis lagi. Tengah lukis. Alah, hai. Ambil lah orang sebelah punya. Tak ada orang sebelah punya? Tak ada madam kat bilik ni. Aduh, hai Zakwan. Okey. Azrai ada Azrai? Azrai tak ada juga nah. Okay. Pangkal sini. Furqan ada? Ada doktor ada. Ada, dah siap Furqan? Belum. Aduh, lamanya Furqan. Syahir ada? Syahir Syazwan? Ada madam. Dah siap belum? Belum. Aduh, hai. Kamu guna apa ni lukis lama sangat ni? Nik ada Nik.
Ni ada. Buka kamera ni. Dah siap belum? Sekejap. Jap. Nak selamat masuk kelas online, pakai tudung. Kan? Kan nanti kantor pula kan. Rambut macam hantu Kak Limah. Mana ni? Ni tak nampak ni. Depan sikit. Okey. Cantik ni. Oi, besarnya. Okey. Muat tak tu? Muat tak ni? Muat. Okey, muat Naisa. Akmal? Nur Akmal? Ada? Tak ada? Akmal mana satu? Apa dia? Akmal ke Akmal? Akmal apa? Basuh baju? Akmal ke Akmal? Akmal. Nur Akmal. Nur Akmal. Ada tak Nur Akmal? Tak ada Okey, tak apa. Tak ada. Nazifah ada? Ada doktor. Ada gambar awak nak tengok? Ni kalau depan-depan ni best ni. Tak siap kerja kan? Kita rotan semua. Mana Nazifah? Sekejap doktor. Asal duduk senyum-senyum? Sekejap. Kejap. Okey. Cantik. Okey. Thank you. Pakai kain semayang Doktor. Aduh, kamu ni patutlah tergelak-gelak. Aduh, hai. Okey, Amni ada Amni. Ni ada Amni ni. Amni Zuhairah ada. Amni? Ya doktor. Mana dah siap belum? Dah. Mana tengok? Nak marah sebab tak buat kan? Okey. Okey. Cantik Amni. Kita tanya semua orang ini. Maisara ada Mai. Maisara. Zakuan hampir present buat apa pula Zakuan? Aduh Zakuan. Okey. Awak kecil ingat Zakuan? Kertas graf tu besar. Hang kecil. Hang sambung lah. Garisan tu kena tak kena? 35 mana? 35 center. Center mana center? C. Tiba-tiba keluar pula. Okey, kecil sangat ni. Okey, tak apalah sebab buat dekat situ kan. Dekat tablet tu. Tak sampai 2/3 tapi okey lah. Boleh lah. Tapi axis dia tak ada ni. Tolak markah. Okey, thank you Zakuan. Mai ada Mai. Mana Mai tadi? Mai mana? Tak siap lagi. Allah tak siap lagi. Hang tak siap graf ke hang tak siap pakai tudung? Tak, bukan. Tu. Apa tu? Jangka lukis tu tak ada lagi. Tak ambil lagi. Masya Allah. Nanti kita jumpa minggu depan. Kita rotan Mai. Okay. Nadira ada Nadira. Ada tak Nadira? Tak ada Nadira. Hang sambung solat apa pula Nadira? Tak ada nak? Awak tak main Nadira. Okay. Rustam ada Rustam? Rustam Afendi? Ya saya doktor. Ni Zawil. Saya panggil Rustam. Ada? Tak ada suara. Rustam. Saya doktor. Awak Rustam Afendi ke? Sudah. Girlfriend Rustam ke tu? Okay. Rustam ada Rustam. Tak ada Rustam. Tak main. Okay. So lepas tadi graf tadi. Saya share balik skrin saya Okay. So okay. Saya tengok semua buat graf tu cantik. Okay, maksud cantik tu besar sedang elok lah. So nampak tak saya punya skrin? Nampak. Nampak doktor. Nampak tu.
So, siapa tadi yang tunjuk tak ada axis lah apa benda tu, tulis axis lah. So, axis ni kena ada lah, unit sekali. Dah lukis bulatan ni, so kita akan dapat data So, sigma 1 is here, yang sentuh dekat x-axis. Berapa? Sigma tu yang sentuh dekat x-axis tapi belah kiri. Ni sigma 2, ini sigma 1. Okay, sigma 1, sigma 2. So, tau max sama dengan R. So, portion ataupun kedudukan yang paling tinggi dalam graf tu kamu tarik sampai kena dekat sini. Ataupun memang yang kat tengah ni yang tinggi, terpulang. Sebab graf saya kan macam sengit-sengit sikit kan, bulat tak bulat. So, ini adalah tau max. Okay, so tau max, saya suka color pen lah set. Sekejap. Sebab biru. So, tau max sama dengan R sama dengan maksimum lah. Maksimum yang dekat sini, yang sentuh dekat tau axis ataupun y axis. Okay, so dapat 3 ni. Apa value sigma 1 kamu? Yang sentuh dekat kanan ni? Apa? 115. 115. Siapa lagi jawapan lain? Ada jawapan lain? Tak ada? Ada tak jawapan lain? Tak ada. Ada ke tak ada? Semua orang tak dapat jawapan. Sigma tu dapat berapa? Minus? Sigma tu yang dekat sini? 45. 45. Ada yang dapat 48. So apa-apa value megapascal dia depends on your scale Kalau your scale lagi besar, maksud dia 1 cm 10 megapascal contoh. So dia lagi accurate. Compare dengan macam saya buat 1 cm 50 megapascal. So dia lagi kecil. So dia kurang accurate. Okay, tau max sama dengan berapa? Tau max sama dengan berapa? 80. 55. Pula. 55. 80. 80 megapascal. Lebih kurang lah plus minus. Okay, so next kita cari tangent 2 theta P Tangent 2 theta P is equal to X. Sini X bahagi Y, jarak ni. So X bahagi Y. So theta P is equal to X adalah 60 60 bahagi Y adalah 35, 90 tolak 35, 55 Okay, so inverse tangent sama dengan 60 bahagi 55. So inverse tangent dia adalah berapa? 88.96. Bahagi 2? Belum. 44.48. 44.48. Betul ke semua? 90 tolak 35. Betul ke Y dia 55? Okay, so jarak dari X ni, jarak dari sini, mana pen saya ni? Okay, X sini, tinggi dia sini, theta ni tangent 2 theta P adalah ni, dia punya sudut dekat sini, so over dengan Y. Okay, so theta S, tangent 2 theta S. So tangent 2 theta S dia inverse saja, sama dengan Y over X. Sama dengan 55 bahagi 60. Tangent lah, tangent inverse. Inverse bahagi 2. Okay, so berapa value tangent? Apa value theta S? Sama dengan 55 bahagi 60 inverse tangent bahagi 2. So,
Oh sorry, mood saya degree patutnya. Sorry, so 55 bahagi 60 inverse tangent bagi 2. 21.25 betul? Betul Doktor. Okay, 21.25 degree So this is the data that you can obtain from the Mohr circle. Okay, so you must know how to draw the correct Mohr circle. Basically, there's no formula. You just need to know C, A and B. Okay, C, A and B. So from there dah siap Mohr circle, only you can evaluate lah Mohr circle kamu jawapan dia berapa. Okay, next. Lepas calculate Mohr circle, kita dah guna formula belum? Formula ni dah guna belum? Belum kan? Belum. Belum Doktor, belum. Okay, sekejap So kita copy ni, sigma y is equal to berapa tadi? Soalan dia? Sigma y 90, 60. Okay, sigma y 90 megapascal. Sigma x sama dengan negatif 20 megapascal. Tau xy sama dengan 60 megapascal kan? Sama So masuk dalam sama soalan sebelah ni. Sorry. Okay. So masukkan dalam rumus ni. You should get value sama dengan Mohr circle sana. Kalau tak sama, so dia ada margin So plus minus 3 to 5. Plus minus 3 to 5 megapascal. Okay, so calculate this. Dapat tak value sama macam tu? So sigma 1 sama dengan berapa? Sigma 2 sama dengan berapa? Tau ni sama dengan sini je. Kamu dapat nombor belakang ni dapat dah. Yang sigma average ni sini. So dapat dah. So calculate ni je. 1, 2, 3. Okay, so apa value sigma 1? Saya bagi 5 minit untuk kira. Okay, siap dah ke? Okay, dapat tak value? Sigma 1? Dapat madam. Okay, so sigma 1 berapa? 116.4. 0.4 megapascal. Sigma 2? Negatif 46.4.
Okay, lebih kurang lah tadi So tadi kamu dapat berapa tadi? Kat sebelah ni. Okay, so dapat 115. So negative 45 to 48. So kamu tadi dapat 46 kan? So it's within the range lah. So 3/5 plus minus. So kalau sini dapat 46. So dia plus minus lah. Okay, so plus minus 3 to 5. So okay lah. Okay, so tapi kalau kamu dapat dalam more circle lain tapi calculation lain, so kena tengok lah. Usually more circle lah yang akan ada banyak sikit ralat because it based on your scale remember scale X and Y axis kena sama. Kalau tak sama kamu tak boleh dapat bulat tu. Tu yang bulat kamu jadi tak bulat tu, jadi bujur. Okay. So tangent to theta P dapat berapa? Theta P lah. Theta P dapat berapa? Theta P dapat berapa? Cepat, siapa nak jawab? Theta P? Fatin Afiqah ada? Fatin? Ada doktor. Okey, theta P berapa? Sekejap tak dapat lagi. Dapat lagi. Okey, tau max dapat berapa tau max? Tau max dapat berapa? Jap doktor, jap. Jap kamu ni. Negatif 20 tambah 90 bahagi 2 square tambah 60 square. Set answer 69.46 Kamu tekan kalkulator macam mana? Lama sangat tekan kalkulator ni. Okay, so unit is MPA. So yang ini mestilah 35 kan, MPA sama macam tadi. So yang ini adalah sigma X negatif okay, negatif 20 tolak 90 bahagi 2 darab 6 2 darab 60 negatif answer shift tangent inverse bahagi 2. Negatif 20 tolak 90 bahagi 2 darab 60 shift tangent answer bahagi 2. 21 negatif Doktor, saya kira untuk tau max dapat 81.39 doktor. Ya, salah kan saya? Tak tahu doktor. 81 negatif 21.25. Sorry, negatif 21.25. Okay. Degree. Sekejap. Sigma negatif 20 tolak 90 bahagi 2 square tambah 60 square. Set answer. Sekejap.
answer. 81.39. Okay, so kita padam. Okay, thank you. 81.39. Okay, 2 negatif 20 tolak 90. 120 bahagi answer, shift tangent answer bahagi 2. Answer bahagi 2. Negatif 23. Betul ke tetapi kita 23 ni? Semua tetapi berapa? 23.7. 23.7. Salah lah ni. Betul tak? Salah kan? Salah madam. Salah tekan tadi. Tu sama ni 60 bahagi 55. Shift tangent answer bagi 2. Ayo. 60 bahagi 55. Shift tangent answer bahagi 2. 23.74. Okay, yang ini jawapan dia 23.74 degree So tadi kita dapat berapa kat sini? Negatif 20 tolak 90. 120 bahagi answer, shift tangent answer bahagi 2. Ayo. Itu tadi apa? Alamak. 47 bagi 2 kan? Negatif 23 lebih kurang point apa? Negatif 20 tolak 90. 120 bahagi answer 23.7. Okay, negatif 23.7 degree. Okay, so this is the answer. Kenapa dia ada negatif? Okay, so kamu tengok balik kat sini. So dia negatif itu maksudnya dia berpusing ke arah bertentangan. So kita kata positif bila dia counter clockwise So maksud dia yang tadi tetapi dia positif, tetapi dia negatif 21.25. So maksud dia pusing ke arah x-axis tu clockwise. Okay. So this is the answer. So the answer of principal stress using Morse circle and also formula should be the same. So kalau kamu tadi kena kenapa yang ni dapat 40, yang ni dapat 23. So there's something wrong somewhere lah. Means that kamu punya calculation tu tak sama. So jawapan kamu tak sama. So there must be something wrong with your calculation lah. Either one. Okay, either you punya Morse circle salah ataupun you punya formula yang salah. Formula salah masuk lah. So boleh jadi So that's how you solve the stress So basically stress, we do have normal stress and shear stress. Okay, so for normal stress, kita ada normal, shear kalau stress Kalau normal stress kita ada sigma, kalau shear stress kita ada tau. Okay, so this is normal stress and shear stress. So kita ada average normal stress, kita ada factor of safety, and kita ada stress transformation. So stress transformation can come in two ways. Either they give the theta. So if they give the theta, use the theta. So you must know the correct theta and plug into the value of new transformation equation of sigma x prime, sigma y prime, and tau x prime y prime. Or if you don't give you any theta, but they require you to have the principal stress and maximum in-plane shear stress. So this is the formula that you can use, or you can apply Morse circle. So that is end of your stress topic. Okay, so stress topic basically they had a
kabel, dia ada force, load dan sebagainya. So force tu selalu dekat kabel load lah, so dia boleh cari area dan sebagainya. So without further ado, let's have a look. Okay, have a look a little bit sebab saya tunggu awak lama nak siapkan nak siapkan latihan ni. Okay, so kita discard juga ni. Okay, so kita continue dengan strain Strain ni tak panjang sangat lah. So I can finish it within 1 hour. Okay, so what is strain? Hari tu last 2 weeks kita belajar stress. Now we continue with strain. Okay, so strain is basically a deformation. So when you apply stress, when you apply load to per unit area, there must be a deformation. Okay, sometimes you cannot see the deformation pun, but they deform. Kalau kita picit roti, contoh dia, picit roti ban tu, kita nampak lah picit tu dia kemek. So kita nampak deformation dia straight away. But usually strain atau deformation ni cannot be seen with your naked eyes. It's very small. Contoh macam brick ni lah ataupun konkrit ni, kalau kat rumah kita mula dia crack sikit je. Dia crack end up dia runtuh. Contohnya selalu runtuh dulu dekat mana, dekat section 9 tu, dekat belakang Concord tu kan ada rumah tu dia macam ada tinggi sikit tebing dia, dekat longkang lalas runtuh. Kan ada rumah yang runtuh, tebing dia jatuh ke bawah kan. So dia ada strain sebenarnya. Mungkin dia ada, kita cakap lah kalau alam semula jadi ni mungkin ada aliran air, tapi kalau pagar macam tu runtuh, mungkin dia punya konkrit tu tak kuat. Mungkin dia ada strain kecil-kecil, lepas tu dia runtuh. Okay, so what is strain? Kita akan tengok normal strain and shear strain. Okay, so strain is a change of body size and shape whenever force is applied. Sometimes is visible or sometimes unnoticeable. Okay, so it also can occur when temperature of body is changed. So deformation pun boleh bila temperature body change. Okay, bila temperature body tu bertukar pun ada deformation. Contoh macam kita buat eksperimen dulu, kita bakar berbola tu, so berbola tu jadi panas, dia tak boleh masuk dalam gelung. Okay, bila dia sejuk, dia mengecut, dia boleh masuk balik dalam gelung. So that is also deformation ataupun strain. Temperature body bola tu bertukar, so bila panas dia mengembang, so dia tak boleh masuk. Macam kita lah, okay, kita diet tapi berat kita tak turun, constant. Kan coach kata kenapa berat tak turun, berat minggu lepas 65, minggu ni 65, tapi kita punya body ataupun kita punya baju dah boleh masuk, dah boleh muat. So that is deformation. Habis tu that is strain. Maknanya kita punya ukur lilit badan tu, pinggang tu dia dah mengecil. Ataupun peha ke kita dah mengecil, ataupun tangan ke dah mengecil. So itu strain. Okay, and the strain is not uniform. Sometimes they change in geometry or theta or angle dan sebagainya. Okay, so kita refer to a very short reference lah. Okay, so deformation kita ada normal strain bila kita ada change in length. Ataupun contohnya macam saya kata tadi, saya picit roti, kemudian roti tu kembang, so saya picit jadi pengit. So kita ada normal strain. So di mana dia kembang, dia tinggi, so dia dah kecut jadi pendek. Okay, shear strain bila roti tu saya gentil-gentil pula, saya gentil dia jadi sengit. So they change in the angle. Daripada roti kata roti gardenia yang satu buku tu, satu buku roti gardenia tu, daripada duduk tegak macam ni, bila saya gosok dia ke atas, dia dah sengit. So they change in angle. So kita panggil dia shear strain. Okay, so normal strain change in length. Okay, so the strain kita namakan dia epsilon. So the difference in the length, difference of changes in the length over the original length. So epsilon ni dia boleh jadi positif
dan dia boleh jadi negatif. Negatif bila dia jadi lagi pendek, positif bila dia jadi lagi tinggi. So tensile normal stress result in elongation, compressive is normal stress result in contraction, means that dia contract lah, dia lagi kecil. So maksud dia the delta ni, actually this is delta kan, the difference is the delta. Ni kan length baru tolak length lama over length lama. So this actually delta. So this is delta difference The delta over the length is epsilon. So kalau dia contraction, delta dia lagi kecil lah. So delta baru dia mungkin delta baru dia mesti 0.195. Yang lama dia katalah 0.2. So 0.195 tolak 0.2 bagi 0.2. So dia akan dapat negatif kat situ. So means that dia contraction. Okay, so the difference in the length. Okay, while this also can be simplified with this lah. Contoh kita ada satu line straight, delta S kita panggil. Lepas tu kita ada changes in the deformation, delta S ni dia jadi delta S prime. So epsilon would be delta S prime minus delta S over delta S. Okay, so kita rearrange. So jadi delta S epsilon is equal to delta S prime minus delta S. So delta S prime is equal to delta S epsilon minus delta S. So delta S prime is equal to delta S epsilon minus 1. So this is the formula yang kita dapat. Okay, so dia sama je, pergi mana, so dia terbalik je lah. So kita akan dapat ini. So delta S prime ni dia positif, atau epsilon is positif bila dia elongate, atau dia negatif bila dia contracts, ataupun dia makin mengecil lah. Okay, so usually strain ni dimensionless sebab tadi kita kata dia adalah epsilon adalah different in length over length kan. So ini different in length, unit dia mm over mm. So it's dimensionless. But usually we practice to state it in terms of meter over meter, millimeter over millimeter, inch over inch. So even though it's dimensionless, usually kita state dalam unit tu. So kita tahu dia strain lah. Okay. So sometimes kita use percentage ataupun micro lah, tak kisahlah mana-mana, tapi it's a dimensionless. Okay, strain. Itu adalah normal strain. Shear strain is change in angle. So shear strain is actually change angle that occur between two line of segment. Two line of segment ni contoh dia X dengan Y. Okay, so actually angle is being denoted. Actually this one is gamma ni, angle ni adalah gamma. So gamma is actually ds over L. So ds is a difference over the original length. Okay, ataupun pi over 2 minus angle, atau minus theta lah, theta prime. Okay, so gamma is shear strain, change in angle. So kita ada normal, kita ada shear. So kita ada stress, kita ada strain. So normal stress sigma, normal strain epsilon, shear stress tau, shear strain gamma. Okay, so nanti kamu kena tahulah untuk calculate ni. Okay, gamma kita pakai radian kita pakai radian, kita tak pakai degree, whereby dekat normal stress kita pakai degree. Okay, so jangan keliru kalau dia kata shear strain. Shear strain adalah gamma. Kalau dia kata shear stress, tadi kita kira tau max tu adalah tau. Okay, so jangan confuse.
Example ni nanti kita tengok, kita buat sama-sama. Example ni pun sama. Okay, so that's all for strain. So example pun nanti kita tengok sama-sama lah. Okay, so habis shear strain. So kita tengok transformation of strain. Laju. So sekejap kita tengok transformation of strain sama macam transformation of stress. Okay, kita ada satu cube and then kita tengok strain dia. So kita only consider dua axis which is x and y. So from there ada yang tanya-tanya soalan ke? Saya tengok banyak. Saya tak boleh nak tengok sebab saya ada satu screen je. Okay, so bila saya present ni saya tak nampak dah kamu cakap apa. Okay, so dia adalah formula yang sama. This is transformation equation of strain. Apa saya kata sama? Dia bukan sama lah. Dia formula yang strain lah, tapi dia sama je. Kalau kamu tengok stress, so sigma x prime is equal to sigma x plus sigma y over 2 plus sigma x minus sigma y over 2 cos 2 theta plus tau sin 2 theta. Okay, ini yang stress. Ini yang strain. Cuma beza dekat sini. Sini gamma over 2. Kalau kat sini tau sahaja. So it's a back to back punya equation. Sama kalau yang ini tau. Kalau tu kan. Tapi ini gamma over 2. Ini shear strain. Okay, so this transformation equation bila dia bagi theta dan bila dia tak bagi theta, kita kena selesaikan either pakai Mohr circle ataupun pakai rumus ini. Rumus ini pun sama. Kalau rumus sigma 1 2 is equal to sigma x plus sigma y over 2 plus minus sigma x minus sigma y over 2 squared plus gamma over 2 tau squared. Dia beza dia dekat tau saja. Okay, so formula ni tak perlu hafal. So this is when you have the principal strain. So you need to find the maximum and minimum principal strain. You need to find the tangent principal theta. Okay, theta principal strain. And you need to find the theta shear strain and also the gamma max. Okay, gamma max and also strain average. To draw the Mohr circle pun method dia sama. You need to find C, which is epsilon average, and need to find A coordinate, B coordinate, draw a scale and make a round to find the data. So sama sahaja. Sebab tu saya laju sikit. So this is example. So Mohr circle pun sama. So saya tunjuk. Saya pakai dua ni sebenarnya. Dua keyboard sebab keyboard saya laptop ni dah rosak pula. Masya Allah. Sekejap saya tengok dekat bukan summary. Sekejap saya tengok summary. Okay, summary. Okay, this is the notes saya baru put semalam. Okay, so this is the short note sebenarnya untuk stress and strain. So untuk normal stress we has force over area. Untuk normal strain we has changes in length. So the difference in length over O length. Okay, so shear stress kita ada shear force over area. Kalau shear strain kita ada pi over 2 gamma. And for bearing kita ada ni lah force over area sama je. Okay. Transformation of plane kita ada 3 formula ni, sigma x prime, sigma y prime and tau xy prime. So transformation equation for strain we have epsilon prime, epsilon y prime, gamma x prime y prime over 2. So principal stress kita ada ni, principal strain kita ada ni. So this is back to back. If you have this note, means that you print out this, means that kamu dah habis dah chapter 1, chapter 2, chapter 9 dan chapter 10. Simple saja, dia senang.
Dia tak susah. So this is note yang dulu super duper sini awak buat lah. Okay, so this is the simplified version. Next week, saya rasa saya habis kelas ni 15 minit je. So next week kita akan buat example. So jangan risau. Next Thursday you're going to have tutorial with Puan Atika. So next week you're going to have face-to-face class with me. And we are going to have a look into strain example. Tadi kan ada banyak example yang kita tak go through sebab saya nak laju. Okay, so next week kita akan go through that example together. And we try the example. And then habis topik strain kita. So before Hari Raya, means that we have how many weeks before Hari Raya? Kita ada berapa minggu sebelum Hari Raya? Next week would be 12. Okay, 2 weeks lagi 2 weeks before. So next week face to face, other week is online. So masa ni mungkin you going back home dah slowly. Okay, so we're going to have face to face. We have another 2 weeks before Hari Raya. So hopefully we can finish stress strain relation before Hari Raya. So after Hari Raya come back, you might have your first test. Okay, week 6 is before Hari Raya. Kan, week 6 is before Hari Raya. No, week 6. Oh, week 5. Oh, okay, we have another week. Oh, so after Hari Raya kita week 6, but so you have another week untuk test. Okay, so don't worry. Lepas Hari Raya kita ada 1 minggu berjumpa. Lepas tu kita akan ada test 1. Okay, so that's all for today. Make sure you do the tutorial. So tutorial tu soalan yang akhir tu, kalau saya tengok ni tutorial tutorial stress tutorial ni kalau kamu tengok soalan akhir ni adalah soalan more circle. So boleh buat lah. Yang soalan apa? Soalan 1 pula ni. Soalan 5 ni. Soalan 5 ni adalah more circle. So boleh buat. Okay, prove the above mentioned calculation with more circle. So mula buat guna rumus. Lepas tu baru proof dengan more circle. So 2. Dia ada 2 So boleh jawab soalan ni terus sementara kita ada masa sikit ni sebelum kita dismiss kelas. So yang ni pun boleh buat. So yang ni senang saja. So ini dah belajar. Ini pun senang juga. Nanti buat dengan Puan Atika. So make sure kamu buat soalan. Saya takut nanti tak buat sekali keluar test kan. Menopong semua. Okay. So kita dismiss kelas. Ada apa-apa nak tanya lagi? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada doktor. Tak ada Semua okay? Okey. Sabi okay? Okay. So laju sikit. So tapi sebab dia benda sama je. So kita akan buat minggu hadapan lah. Okay, so ataupun mungkin saya bagi a few example and then you go tutorial with Puan Atika again. Kita have a look lah macam mana perancangannya. Saya tak boleh nak cakap lagi. Okay, ataupun mungkin next topic on stress strain tu baru, stress strain relation tu baru kita buat another tutorial dengan Puan Atika. Okay. So tak ada apa-apa nak tanya. So kita dismiss. Kita tutup majlis kita dengan tasbih al-kafarah dan surah wal-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Assalamualaikum. See you next week. Salam. Thank you doktor. Okay, bye. Minggu depan saya nak tengok jawapan tutorial kamu walaupun kamu dah buat dengan Puan Atika. Okay, bye.